Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu semua sihat. Baik, hari ini kita nak belajar tentang ini. Nampak tak? Apakah ini? Ini ialah peta topografi. Jadi, marilah kita mula sekarang. Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini kita nak belajar teknik menjawab soalan peta topografi geografi tingkatan 2. Baik, untuk video ini, cikgu rancang nak masukkan semua soalan yang mungkin akan keluar di dalam peta yang berkaitan dengan peta topografi. Jadi, marilah kita bermula dan sekiranya pelajar berminat dengan video ini dan ingin cikgu buatkan video yang siri kedua, nanti tolong tinggalkan komen, tulislah berminat. Okey, jadi mungkinlah cikgu akan sambung ke siri kedua nanti. Kerana cikgu tak boleh masukkan semua soalan dalam video ini. Okey, jadi kita cuba lihat. Baik, soalan peta topografi, dia merupakan kertas soalan geografi bahagian B. Okey, dalam bahagian B, soalan 1, biasanya ialah yang berkaitan dengan peta topografi dan peruntukan markahnya ialah 15 markah. Okey, dan apakah soalan yang akan keluar dalam bahagian ini atau dalam soalan topografi ini, iaitu dia akan masukkan kemahiran geografi yang pelajar telah belajar semasa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dan semasa kamu PT3, dia akan masukkan juga yang tingkatan 3. Dan jugalah terdapat lain-lain soalan yang tentang macam mana kamu mentafsirkan peta tersebut. Jadi jangan risau. Cikgu akan cuba kumpulkan semua soalan yang berkaitan atau soalan yang mungkin keluar di dalam bahagian ini. Baik, kita lihat soalan 1. Biasanya soalan 1 bahagian B dia akan keluar macam ni arahannya. Jawab soalan berdasarkan peta topografi. Lepas tu, pelajar akan diberikan sehelai contoh ataupun sehelai peta topografi. Ini merupakan contohnya. Okay? Dan peta topografi yang cikgu bagikan di sini adalah berskala besar. Jika kita ikut peta topografi yang diberikan pada PT3 tahun 2019, dia adalah sangat kecil, hampir separuh daripada peta yang cikgu lampirkan di video ini. Lepas tu, di belakang peta topografi ini, dia akan berikan pelajar satu petunjuk. Okay? Di dalam petunjuk ini, dia akan memberilah maksud-maksud simbol yang telah digunakan di dalam peta topografi itu. Nanti cikgu akan mengajar pelajar macam mana guna petunjuk ini. Baik, sekarang kita cuba lihat soalan 1. Ini contoh soalan yang mungkin keluar dalam bahagian ini. Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi Kampung Batu 5. Okey. Nyatakan rujukan grid adalah apa yang telah pelajar belajar semasa tingkatan 2. Baik, masih ingat tak pelajar caranya? Apakah yang dimaksudkan rujukan grid? Rujukan grid adalah kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Apa itu garisan timuran dan garisan utaraan? Ini dia. Okey, pelajar lihat yang bawah ini. Ini merupakan garisan timuran, iaitu semua garisan yang menegak yang wujud di peta topografi. Dan nilainya adalah semakin besar ke timur. Okay? Semakin besar ke timur. Manakala, apakah itu garisan utaraan? Kamu lihat, ini bahagian utara kan, arah utara.
Jadi semua garisan yang melintang ini merupakan garisan utaraan. Okay, dan nilainya ialah semakin besar ke utara. Okay, jadi kamu lihat di bawah 51, lepas 52, 53, 54 dan 55. Semakin besar ke utara. Baik, dan semasa kita nak nyatakan rujukan grid, kita mesti nyatakan nilai garisan timuran barulah diikuti dengan nilai garisan utaraan. Rujukan grid ini boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Baik, untuk rujukan grid 4 angka, dia adalah lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan. Contohnya di sini dia ialah bagikan kawasan kampung raya. Jika kampung dia tentunya lebih besar kan? Ataupun mungkin dia tanya kamu, contoh dia nakkan untuk kawasan hutan atau kawasan pertanian, contohnya mungkin sawah padi, getah, ladang getah ataupun pelombongan. Semua melibatkan satu kawasan yang besar. Kita akan guna rujukan grid 4 angka. Okey, nanti baru cikgu ajarkan macam mana nyatakan. Dan rujukan grid 6 angka ialah untuk menentukan kedudukan sesuatu objek ataupun ciri geografi yang lebih kecil dan spesifik. Contoh yang di sini dia ialah guna kilang. Kilang hanya ialah sebuah sahaja. Okey, dia satu dilokasikan di satu tempat sahaja. Contohnya ataupun di manakah sekolah atau di manakah balai polis. Dia merupakan satu ciri geografi yang sangat kecil dan lokasinya ditetapkan di sana sahaja, bukan satu kawasan yang luas. Jadi ini kita guna rujukan grid 6 angka. Baik, cara untuk membaca rujukan grid 4 angka kampung raya. Baik, di sini pelajar cuba lihat. Okey, jadi dia nak kamu nyatakan rujukan kampung raya. Kita cuba besarkan dia dan kamu lihat di sini. Okey, kampung raya dia di antara mana? Kamu lihat dia di sini kan, kampung raya. Besar ini semua kampung raya. Jadi dia garisan timurannya dia di antara dua garisan ini. Okey, iaitu di antara 31 dan 32. Tetapi biasanya kita ialah sebutkan nilai yang di depan. Okey, iaitu garisan timuran ialah 31. Manakala garisan utaraan dia di antara 53 dan 54. Sama juga kita nyatakan nilai yang lebih awal iaitu 53. Jadi rujukan grid 4 angka bagi kampung raya ialah depan kita mesti letakkan RG. Lepas tu 3153. Faham tak pelajar? Baik. Next kita lihat macam mana nak membaca rujukan grid 6 angka. Contohnya untuk kilang. Okey, kilang di sini kan kecil sangat. Jadi kita cuba besarkan dia di sini. Okey, nampak tak kilang di sini? Ini dia kilang. Tetapi oleh kerana lokasinya terlalu kecil dan dia hanya satu tempat sahaja, dia bukan melibatkan satu kawasan. Jadi, first yang kita perlu buatkan ialah kita mesti bahagikan jarak di antara garisan timuran kepada 10 bahagian yang sekata. Jadi, pelajar boleh lihat di sini, dia sudah bahagikannya kepada 10 bahagian. Okey, dan sama juga untuk garisan utaraan, dia juga bahagikannya kepada 10 bahagian. Okey, jadi sini ada 311, 312, 313 macam ni. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita cuba dapatkan titik persilangan.
Okey, kita cuba dapatkan titik persilangan kilang itu. Okey, lihat dia bersilang di mana. Jadi akhirnya garisan timuran yang kita dapatnya ialah 314. Okey, dan garisan utaraannya ialah 523. Okey, jadi jawapannya depan mesti ada RG dan 314 523. Nyatakan garisan timuran dulu iaitu nombor yang di bawah dulu, barulah nombor yang di tepi. Baik, jadi sekarang kita cuba lihat bila di peta topografi yang sebenar, macam mana kita nak jawab. Contohnya soalan 1A, nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kampung 5. Jadi pelajar mesti di dalam peta topografi ni carikan mananya kampung Batu 5, iaitu di sini kampung Batu 5. Baik, jadi macam mana nak baca? Okey, kita cuba lihat. Kampung Batu 5 ialah di antara garisan mana? Ini dan ni. Okey, iaitu di antara 89 dan 90. Okey, jadi kita nak ambil mana satu pelajar? Ya, ialah ambil 89. Dan garisan utaraannya ialah di antara 14 dan 15. Jadi, cikgu kata ambil nilai yang kecil yang awal ni, iaitu 14. Okey, jadi bila kita nak nyatakan rujukan gridnya, ialah mula dengan timuran dulu, barulah utaraan. So, jawapannya RG 8914. Cikgu berharap kamu fahamnya, ini sangat senang. Biasanya soalan yang dalam peta topografi, jika boleh pelajar mesti spotkan semua ataupun dapatkanlah semua 15 markah itu. Kerana dia agak senang untuk kita skorkan dia. Baik, B, nyatakan arah mata angin bagi Kampung Cenai dari Balai Raya. Okey, macam mana kita nak nyatakan arah mata angin? Yang pertama sekali, pelajar mesti hafal. Jika untuk peperiksaan geografi, pelajar mesti hafalkan. Okey, mesti hafalkan arah mata angin. Okey, yang 4 di atas itu merupakan arah mata angin utama, iaitu utara. Lepas tu ada selatan dan barat dan timur. Dan yang di antara mereka ialah dipanggil arah mata angin perantaraan. Okey, yang antara timur dengan utara ialah timur laut. Antara barat dan utara ialah barat laut. Jadi pelajar ingat, setiap kali ingat-ingat yang di atas tu semua ada laut. Kerana jika tidak, lama kamu sudah lupa mana satu ialah timur laut, mana satu ialah tenggara. Okey, yang atas ke atau yang di bawah. Jadi ingat yang atas semua ada laut. Jadi yang di tepi timur, timur laut. Yang di tepi barat, barat laut. Okey, dan di antara timur dengan selatan ialah tenggara. Jadi kamu lihat, senang saja semua ada T. Okey, di kanan semua ada T. Timur laut, timur, tenggara. Dan manakala di antara barat dengan selatan ialah barat daya. Jadi ialah barat laut, barat daya. Yang di sebelah kiri semua ada B. Baik pelajar, untuk soalan nyatakan arah mata angin bagi Kampung Cenai dari Balai Raya dan juga dari Kampung Batu 8. Apakah caranya? Kita rujuk kepada peta topografi dan lihat soalannya. Dia kata bagi Kampung Cenai dari Balai Raya. Jadi kita mesti pergi ke peta topografi, carikan mananya Kampung Cenai dan Balai Raya. Pelajar perhatikan di sini, ini dia Kampung Cenai. Dan ini dia ialah Balai
raya. Tetapi di sini dia bukan tulis balai raya. Jadi kadang-kala jika pelajar tidak jumpa tempat yang disebutkan di dalam soalan, pelajar perlu rujuk kepada petunjuk anda. Baik, nampak tak sini ada balai raya. Okey, dan dia ialah gunakan BR. Okey, jadi lepas tu kita bolehlah datang carikan daripada peta topografi mananya BR. Jadi ialah di sini. Jadi langkah pertama, kita tandakan titik tengah bagi dua tempat tersebut. Okey, BR kita tandakan tengah dia. Dan Kampung Cenai juga kita tandakan di tengah dia, tengah perkataan tersebut. Okey. Seterusnya, langkah kedua, kita gabungkan dua tempat itu dengan garisan lurus. Baik. Langkah ketiga, kita nak tentukan titik rujukannya. Kita lihat balik soalannya. Okey. Dia ialah kata bagi Kampung Cenai dari balai raya. Okey. Kata kuncinya ialah dari. Okey, kata kuncinya ialah dari. Jadi belakang dari itu merupakan titik rujukan. Jadi kita lihat sini yang belakang dari itu ialah balai raya. Jadi balai raya di sini merupakan titik rujukannya, balai raya. Jadi kita di sini, okey, di balai raya sini kita lukiskan arah mata angin. Jadi kita lihat di sini, ini ialah arah mata angin dia. Okey, jadi ini ialah barat, ini ialah selatan. Maka ini ialah arah apa yang di antara barat dengan selatan. Baik, jadi kita rujuk ke sini. Okey, arah yang di antara barat dengan selatan ialah barat daya. Okey, di sini ialah barat daya. Jadi jawapan untuk ini, okey, untuk soalan ini ialah barat daya. Jadi pelajar, sebelum peperiksaan, kamu mesti hafalkan semua 8 arah mata angin ini supaya boleh menjawabkan soalan untuk menentukan arah mata angin. Untuk soalan 2 Kampung Batu 8 ini, pelajar juga boleh gunakan cara cikgu untuk menentukan arah mata angin dia. Seterusnya, kita lihat soalan 1C. Senaraikan 3 simbol garisan berdasarkan peta topografi. Simbol yang telah pelajar belajar semasa tingkatan 1 ada 4. Satu ialah simbol kawasan. Lepas tu adanya simbol titik, singkatan perkataan dan simbol garisan. Jika simbol kawasan, maksudnya semua ciri-ciri geografi yang perlukan satu kawasan yang luas untuk tanam atau dia terlibat dalam satu kawasan yang luas. Contohnya, jika kita nak tanam sawah, padi, kelapa, sawit. Satu lagi ialah kontor. Kontor itu ialah satu kawasan yang luas juga kerana dia ialah gunung. Okey, dan simbol titik maksudnya ialah ciri-ciri geografi yang spesifik. Dia hanya mungkin dia akan ambil satu tempat sahaja. Contohnya semualah bangunan, masjid, kuil, gereja, tokong, semua ataupun tanda tinggi ini. Yang satu tanda sahaja. Manakala singkatan perkataan senang sangat, iaitu ia gunakan singkatan. Dan simbol garisan ialah biasanya ialah ciri-ciri geografi yang panjang. Okey, contohnya sungai yang panjang, benteng, yang dalam satu garisan yang lurus atau bengkang bengkok. Itu ialah simbol garisan.
Jadi semasa soalan jika tanya kamu, apakah simbol garisan? Jadi sebenarnya cikgu ajar kamu satu taktik ya. Kamu tak perlu cari dari peta topografi. Pelajar hanya perlu rujuk kepada petunjuk kamu untuk carikan. Cikgu sudah ajar kamu kan macam mana ialah simbol garisan. Jadi carilah, ini dia simbol garisan kan jalan raya kembar. Satu lagi tips pelajar, kamu mesti tuliskan ikut petunjuk. Kamu tak boleh tulis jalan raya. Jadi salah. Okey, mesti tulis jalan raya kembar. Jalan raya tunggal. Unit kenderaan bermotor. Yang ini boleh guna. Sungai pun boleh guna. Okey. Baik, untuk soalan 1D, nyatakan dua ciri fizikal yang terdapat di selatan peta. Baik, cikgu nak buat ulang kaji lagi. Apa maksud ciri fizikal? Okey, pandang darat geografi ada dua jenis, iaitu satu ialah pandang darat fizikal, satu ialah pandang darat budaya. Jika pandang darat fizikal ataupun di sini dia sebut ciri fizikal, dia merupakan ciri semula jadi. Iaitu yang wujud semula jadi. Contohnya sungai, kontor, hutan, tasik, pantai. Banyak yang merupakan semula jadi. Okey, dan termasuk juga taman negara. Ini yang pelajar selalu salah. Taman negara ialah apa? Ialah hutan. Jadi hutan ialah pandang darat fizikal. Okey. Manakala apakah itu pandang darat budaya? Okey, pandang darat budaya merupakan ciri buatan manusia, iaitu yang dibina oleh manusia. Contohnya sekolah, jalan raya, padi sawah. Mengapa? Kerana padi sawah perlu ditanam oleh manusia. Dia tak akan wujud sendiri. Ada lagi contohnya getah, kelapa sawit. Semua yang perlu ditanam oleh manusia ialah dipanggil pandang darat budaya. Dan ada masjid, semua bangunan. Okey, jambatan. Ini juga pandang darat budaya. Banyak ya. Okey, tetapi untuk soalan ini dia agak special sikit kerana dia bukan tanya kamu yang di dalam peta ini. Dia tanyakan kamu ciri fizikal yang terdapat di mana? Selatan peta. Selatan peta. Jadi sekarang pelajar mesti bahagikan peta ini kepada 4 segi, iaitu lukislah arah mata angin di peta tersebut. Kamu ada pembaris, guna pembaris. Okey, jadi maknanya selatan. Ini ialah selatan, betul tak? Jadi pelajar mesti lihat apakah ciri-ciri fizikal yang terdapat di sini. Pelajar nampak tak ada garisan yang bulat ini, yang brown color ini. Ini ialah apa? Dan juga ada yang biru ini. Ini ialah apa? Jika kamu lihat di sini, contoh yang merah ini ialah apa? Yang segitiga ni apa? Simbol-simbol yang terdapat di sini, pelajar boleh carikan di petunjuk. Okey? Di petunjuk. Baik, jadi pelajar lihat sini. Tadi yang garisan yang brown color itu, cikgu kata yang bulat-bulat itu ialah apa? Ialah kontur. Ialah apa? Gunung terdapat di sana. Okey. Ini ialah semula jadi. Lepas tu garisan yang biru itu ialah apa? Ialah sungai. Sungai juga ialah yang semula jadi. Okey. Dan kita nampak tadi ada pokok getah juga di sana. Tetapi pokok getah ini dia ialah yang ditanam oleh manusia. Jadi ialah budaya. Ini bukan jawapan. Okey. So jawapan untuk soalan ini ialah kontor dan sungai. Baik, seterusnya kita lihat soalan 1E. Nyatakan dua ciri budaya yang terdapat di Kampung Sungai Dara.
kita boleh cuba besarkannya dan lihatlah apa yang terdapat di kampung Sungai Dara di sini. Contohnya kita lihat ada yang segi-segi 4 itu. Lepas tu kita lihat ada dia tanam apa. Dan ada garisan yang merah-merah ini ialah apa, yang putus-putus ialah apa. Okey, macam mana nak tentu dia ialah apa? Maka kita pergi rujuk kepada petunjuk. Okey, jika kita lihat petunjuk di sini, ada tadi yang cikgu kata garisan merah-merah ialah jaran, cikgu katakan dia. Okey, iaitu merupakan jalan raya kembar. Dan yang putus-putus ialah apa? Runut kenderaan bermotor. Dan yang segi 4 itu ialah apa? Mungkin ada pelajar akan jawab pertempatan cikgu. Bukan. Mengapa? Kerana dalam petunjuk dia bukan tulis pertempatan. Dia tulis bangunan. Jadi pelajar tulis apa dalam jawapan? Ialah bangunan. Okey? Dan dia ada tanam apa lagi? Tadi dia ada tanam getah. Jadi ini semua ialah jawapan. Ada balai raya juga. Nampak tak? Ini ada BR. Okey? BR itu ialah balai raya. Okey? Senang sahaja soalan ini. Okey, 1F. Huraikan kepentingan Sungai Sekiar kepada penduduk sekitar. Okey, soalan ini juga biasa ditanya dalam bahagian peta topografi. Dia tanya kamu kepentingan sungai. Jadi, kamu lihat Sungai Sekiar di sini. Tapi, sungai bukan terhad di sini kan. Dia kan mengalir ke mana-mana kan sini. Sini banyaknya. Jadi, apa kepentingan sungai? Ini sebenarnya pelajar hafallah ini. Okey. Jika kamu nampak di sini sungai semasa dia mengalir, sini kan ada rumah kan? Ada rumah. Okey, dia soalan 1, sumber air untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik maksudnya kegunaan harian untuk cuci, untuk minum, untuk basuh semua. Okey, yang 2, sumber protein penduduk. Sumber protein. Apa yang ada protein? Itu ikan yang di dalam sungai. So, kita kata sungai juga merupakan sumber protein. Dia membekalkan sumber protein kepada penduduk. Okey, dan kamu boleh lihat di sini ada getah. Betul tak? Dia tertanam getah. Okey, so untuk menairi kawasan pertanian. Sebenarnya pelajar boleh hafal sahaja ini. Ini biasalah jawapan yang diguna. Baik, 1G. Apakah kegiatan ekonomi penduduk di Kampung Berang Ulu? Sekarang dia perlu pelajar cuba tafsirkan peta. Daripada peta, kita mesti nyatakan apakah penduduknya menjalankan di sana. Baik, kita cuba besarkan dia dan lihat. Okey, di Kampung Berang Ulu ini, jika kita lihat di sini ada terdapatnya apa? Adanya pokok getah di sini. Okey, jadi apa yang kita boleh tulis ialah pertanian. Tetapi dalam pentaksiran pelajar, mungkin cikgu akan keluarkan peta yang lain. Jadi, apakah contoh jawapan yang lain? Okay, sekiranya kamu lihat peta itu dekat dengan pinggir laut, jadi pelajar boleh tulis perikanan. Okay, kegiatan ekonominya. Atau jika terdapatnya balai polis, klinik atau sekolah, maka pelajar boleh tulis perkhidmatan. Jika di sana terdapatnya kilang, maka kegiatan ekonominya ialah perindustrian. Ini contoh jawapan yang cikgu bagi kamu untuk merujuk. Okey. Sini. Okey, apakah pekerjaan utama penduduk di Kampung Berang Ulu? Ini pula bukan tanya tentang kegiatan ekonomi. Tadi kegiatan ekonomi, ini pekerjaan. Jadi, pelajar jangan keliru. Okey, jangan keliru. Okey, sekarang ditanya kamu apa pekerjaan. Jadi, sama juga.
pelajar kamu datang ke sini dan kamu lihatkan di sini terdapatnya apa dan mereka boleh jalankan apa di sini. Okey? Dia di sini ada kamu lihat sini ada pokok getah. Okey? Dan di sini ada kelapa sawit, okey? Dan juga adanya sekolah. Jadi agaknya mereka apa pekerjaannya, tapi sekolah satu saja. Pelajar boleh jawab dia sebagai penoleh getah ataupun pekebun kelapa sawit. Okey, kerana itu ialah terutamanya ataupun kebanyakannya. Dia tanya kamu pekerjaan utama kan? Okey, dan untuk pekerjaan yang lain, jika kamu nampak di sana, peta sana, jika terdapatnya sawah padi, maka pelajar boleh jawab mungkin dia boleh kerja sebagai petani. Jika terdapat di pinggir pantai, jadi pekerjaannya ialah nelayan. Jika terdapat balai polis, klinik, sekolah semua di sana, maka dia boleh sebagai pegawai kerajaan. Atau jika dia terdapatnya kilang, maka mereka boleh bekerja sebagai pekerja kilang. Jadi ini ialah contoh jawapan yang cikgu bagi anda. Okey, sekiranya kamu nampak ataupun menjawab peta yang lain, kamu boleh fikir balik apakah yang saya berikan kepada kamu di sini. Baik, sekian sahaja perkongsian hari ini, tetapi sebenarnya terdapat banyak soalan lagi yang cikgu belum sentuh di dalam video ini. Jadi, sekiranya pelajar berminat untuk menonton video siri yang kedua, cuba tinggallah di komen berminat dan sharelah kepada kawan-kawan yang perlukan. Sekiranya view-nya dapat sampai ke 500, maka cikgu akan buatkan video yang kedua kerana menunjukkan bahawa ramai yang berminat tentang video peta topografi ini. Jadi, pelajar ingatnya sokong cikgu. Okey, dengan sharekan kepada kawan-kawan supaya kita boleh jumpa lagi di video siri kedua. Bye-bye.